Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi bagaimana kita hendak menukarkan soal selidik dalam bentuk fizikal kepada soal selidik dalam bentuk Google Form seperti ini. Pertama sekali kita pergi kepada Google terlebih dahulu. Okey. Kita pergi kepada Google. Kemudian kita pergi ke kanan paling atas, sudut kanan atas, kita klik Google Apps. Kemudian kita klik cari apps yang berwarna purple ini, warna ungu. So kita klik Forms. Kemudian dia akan keluar banyak perkara di sini seperti cost evaluation, contact information, RSVP, party invite. So kita nak buat soal selidik melalui Google Form, kita boleh pilih course evaluation. Jadi kat sini kita tunggu dulu. Okey, kemudian kita tengok di sini. Ini bahagian yang kita perlu isi. Macam mana kita nak jadikan seperti ini? Maka kita kena rujuk kita punya soal selidik kita. Contoh, kalau saya punya soal selidik saya seperti ini. Ini contoh soal selidik saya. Maka di bahagian course evaluation ni kita boleh letak tajuk kajian kita. Ini contoh saya punya tajuk kajian saya. So, saya pilih, saya copy. Kemudian kita paste dekat course evaluation. Okey. So, ini adalah tajuk kajian saya. Kemudian di sini ini adalah description yang bawah ini. So kita boleh letak bahagian description soal selidik kita. Ini contoh soal selidik saya. Description, penerangan tentang soal selidik saya. So saya copy. Kemudian saya akan paste di sini. Dan susunlah ikut bagi nampak kemas sikit. Okey. So ini contoh untuk bahagian ini. Okey, kemudian kita nak letak pula bahagian yang seterusnya. Bahagian A ataupun maklumat responden. Jadi bagaimana? Maka kita dengan cara nampak tak yang tepi ini, bahagian tepi ini. Jadi kita boleh add section. Okey, add section baru. So di sini kita boleh tulis tajuk kita punya bahagian. So di sini bahagian A. Bahagian A maklumat responden, kita copy. Kemudian kita paste. Kemudian di bahagian bawah description, ini adalah pilihan. Kita letak penerangan untuk bahagian A. Dan kita letak arahan, instruction untuk bahagian A. So di sini kita tidak mengikut ayat seperti dalam soal selidik fizikal. Maka kita guna ayat, kita ubah ayat mengikut kesesuaian melalui soal selidik Google Form. So di sini kita boleh sila pilih yang berkenaan. Sila pilih yang berkenaan. Contohlah, ikutlah kesesuaian. Jadi kat sini kita dah letak di sini. Jadi kita nak masukkan pula jantina, umur, bangsa, agama, kan. So ini contoh saya punya. Saya letak saya punya contoh. Jadi macam mana nak letak? Kita letak di sini. Ini kotak ni kita guna dengan sebaik mungkin. So di sini kita tulis jantina, kita tulis nombor 1 dulu. Jantina. Okey, kemudian kita nak buat pilihan jawapan. So kita boleh pilih kat sini, kita pilih multiple choice. Kemudian kita letak lelaki. Kemudian bawahnya kita letak perempuan. Okey. Dan pastikan required. Maksudnya di sini compulsory lah. Kepada responden mesti dijawab. Kalau tak jawab, dia tak boleh pergi kepada soalan yang seterusnya. Kemudian kita nak buat yang seterusnya untuk umur, bangsa, agama, bilangan ahli keluarga. Jadi yang penting sekali, nak mudah jalan kerja, kita duplicate dulu. Okey, barulah kita letak kita punya nombor 2 iaitu umur. Okey, siap yang untuk umur punya. Jadi ini untuk umur yang sekian-sekian lah.
Andai kata kalau lebih daripada 30 tahun, kita boleh add other. So di sini responden bebas dia nak tulis umur apa-apa. So di sini tulis other dan di tepinya ditulis sila nyatakan. Nanti kita akan tunjuklah dalam soal selidik kita. Okey, selesai. Kita masukkan bahagian A, maklumat responden. Jadi ini contoh yang saya telah bahagian yang saya telah selesaikan. Sekarang kita nak pergi pula masuk pemboleh ubah yang pertama. Saya punya kajian ini adalah sokongan sosial. So kita masukkan kita punya bahagian sokongan sosial. Jadi cara dia bagaimana kita buat section yang baharu. Okey. Kita buat section yang baharu. Kita klik button add section. Sudah akan keluar di bawah ini. So kita masukkan kita punya bahagian B, multidimensi sokongan sosial. Ini nama soal selidik saya. Soal selidik kajian yang saya buat. Okay, so di sini kita letak description, arahan, instruction untuk bahagian B. Okay, so di sini kita seperti mana kita tahu, kita telah ubah kepada soal selidik dalam Google Form. So kita kena ubah ayat ikut kesesuaian. So di sini kita boleh sila pilih jawapan mengenai sejauh mana persetujuan anda berkenaan pernyataan berikut yang menerangkan keadaan anda. So ini description ataupun arahan. Kemudian kita nak masukkan kita punya soalan-soalan kita dalam ini. So saya akan masukkan. So kita guna kotak ini. Kita guna kotak ini. Yang atas ni tak perlu tak apa. Kalau tak perlu di sini kita boleh delete dulu. Okey, kemudian kita boleh setting dulu kat sini. Di sini adalah require a response in each row. Require a response in each row. So kita klik sini. Kemudian kita nak masukkan kita punya multidimensi sokongan sosial. Okey, kita masuk di bahagian ini. Okey. So kita masukkanlah soalan-soalan di sini. So di sini soalan pertama di sini adalah sekian-sekian. So ini satu, kita paste. Kemudian kita tekan di sini. Sangat tidak setuju. Kalau macam saya punya soal selidik ni, banyak, ada 7. Ada sebahagian soal selidik dia 4 je. Dia sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Sebahagian 4 je. 4 saja, tapi saya punya ni ada 7. So ikut kepada soal selidik masing-masing. Tak perlu, maksudnya taklah wajib ikut seperti mana yang saya buat ini, tak. Ikut soal selidik masing-masing juga. Okey, selesai kita punya bahagian B, iaitu multidimensi sokongan sosial. So kat sini kita akan buat pula pemboleh ubah yang kedua, tahap ketahanan diri. Tapi di sini saya buat 5 soalan dahulu. Sebab ini untuk multidimensi sokongan sosial ada 12 soalan. So kita nak buat section yang baru. Kalau macam dalam ini, kita tengok dalam soal selidik saya ni, yang dalam bentuk fizikal ni, okey, saya nak buat pula bahagian C. Jadi saya kena, seperti biasa, saya kena buat section baru. Add section. Okey, add section. Dan di sini kita tengok di sini, apa nama ni, kita boleh copy. Okey, kita duplicate dahulu supaya mudah kita punya urusan seterusnya. Okey, dan kita di sini boleh drag tau. Kita boleh drag ke bawah. So dekat sini kita letak seperti biasa. Bahagian C, tahap ketahanan diri. Okey, so seterusnya adalah bahagian ini. So kita seperti biasa kita ubah ikut kesesuaian.
Sila pilih jawapan mengenai sejauh mana persetujuan anda berkenaan pernyataan berikut yang menerangkan keadaan anda. So seperti biasa kita ubah ikut kesesuaian. Okey. Dan kita akan ubah dalam ini. Ini stay sebab sama je. Macam saya ni sama saja, tak perlu ubah. Kalau lain, ubah ikut kesesuaian soal selidik masing-masing. Okey, jadi saya dah siap bahagian untuk tahap ketahanan diri. Saya buat 5 soalan sahaja sebab soalan tahap ketahanan diri ni ada 25 soalan. So ada banyak soalan. So saya buat yang mana perlu untuk video ini. So dalam ini kita dah selesai untuk bahagian C. So ada bahagian lebihan di bawah ni. So kalau ada bahagian yang tak perlu, kita boleh delete lah. Kita boleh delete di sini. Cara dia, tekan button trash, tong sampah ni. Okey, kalau ada keperluan, contoh nak minta pandangan, cadangan, penambahbaikan, boleh saja tulis di bawah tersebut. Tulis di sini. Apakah cadangan penambahbaikan untuk kajian ini? Boleh. So kita boleh setting lah long answer, short answer, ikut kepada kesesuaian. So saya rasa tak perlu, saya delete lah. Okay, so saya delete juga di sini. Okay, so saya sudah siap untuk soal selidik ini. Dan saya akan nak tunjuk contoh pula hasil dia. Kita akan tengok hasil dia dari sudut perspektif responden pula. Okey, jadi macam mana? Kita klik dulu terlebih dahulu, kita send. Okey, dia akan keluar seperti ini, send form. Sama ada kita nak send melalui email boleh, melalui link boleh, melalui embed HTML. Ni kebiasaan untuk website lah. Tapi kalau kita nak sebar dalam kalangan responden, mudah, kita bagi link. So dia akan keluar seperti ini. Dan ini panjang, kita boleh bagi pendek juga. Shorten URL. So kita boleh copy dan kita boleh sebar kepada responden kita. Contoh responden saya, sasaran responden adalah kalangan pelajar USAS. So saya kena sebarkan saya punya link ni kepada seluruh pelajar USAS. Okey, jadi ini contoh soal selidik yang kita lihat dari sudut perspektif responden. Contohlah, ini saya buka di browser Mozilla Firefox. So ini saya punya soal selidik. So saya boleh next. Saya sebagai responden lah contoh. So saya boleh terus jawab. Ini bahagian A, maklumat responden. So di sini adalah jantina, perempuan. So lelaki, saya pilih umur, bangsa. Okey, di sini sebenarnya ada sedikit kesilapan. Jadi kita ubahlah. Di sini adalah bangsa. Bangsa di sini adalah umur. Bangsa di sini adalah Melayu, India, Cina. Jadi boleh ubah sebenarnya. Kalau berlaku kesilapan seperti ini, sebenarnya jangan risau, kita boleh ubah sebenarnya. Okey, ada kesilapan. So kita boleh ubah di sini. So ubah seperti biasa di sini, kita tulislah Melayu. Okey. Melayu, Cina, India, ada. Ialah ada. So ada ni maksudnya lain-lain. Kalau ada bangsa Kadazan ke, Bidayuh ke, bangsa Melayu Brunei ke, kita boleh letaklah situ. Dia boleh pilih. So kita check, double check supaya tidak ada berlaku kesilapan seperti tadi. Okey, ini soal selidik kita tadi. Okey. Kemudian kita pilih seperti biasa. Okay, jantina, lelaki, umur, okay, 19-21 tahun. Kemudian bangsa Melayu. Melainkan kalau di sini bangsa lain, contoh bangsa Suluk, kita boleh tulis Suluk, contoh. Tapi saya bangsa Melayu, saya pilihlah Melayu lah. Okay, so saya beragama Islam. Kemudian bilangan ahli keluarga, kalau saya ada 4 orang ahli keluarga termasuk mak ayah, so saya pilih 4. So kita pergi kepada next. Kemudian ini adalah bahagian B, multidimensi sokongan sosial. Ini dia punya description, dia punya penerangan untuk soal selidik ini. Okey, saya jawab soal selidik ini. So saya jawab seperti biasa. Soalan pertama saya jawablah sangat setuju, sangat setuju. Ini contoh saja.
Okey, andai kata kalau apa nama ni, responden tu dia tak jawab lagi soalan ni. So dia akan keluar ni. This question requires one response per row. So dia kena jawab. Maksudnya compulsory, wajib. Kalau tak jawab tak boleh pergi kepada seterusnya. Nampak? Tak boleh pergi. So kena jawab dulu. Okay, so kita boleh pergi next. Kemudian ini adalah bahagian C. So seperti biasa kita jawab. Okey. Kemudian dia akan keluar, kita akan submit, sebagai responden. So kita pergi pula kepada sebagai seorang pengkaji ataupun penyelidik, kita check ada tak responden yang telah jawab di sini. Kita semak. Oh, ada seorang yang telah isi. So ada seorang responden telah jawab. Jadi kita tahu di sini, kita boleh semak berapa orang responden yang telah jawab di sini. So ini adalah statistik pie chart dia. Ada bar chart di sini. So ini cara kita nak guna Google Form. Jika ada sebarang soalan, boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel. Okey, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.